dan dia keluar sebiji macam dia cakap dalam TV. Saya ingat yang dulu 5-6 tahun dulu dalam TV saya tengok, dia kata iman, dia kata apa, yang penting hati kita beriman, hati baik, tak mesti kena tutup-tutup. So dia menafikan iman ada kaitan dengan amal. Okey, saya nak jawab masa tu sebab saya rasa orang tua ni, kalau aku tak jawab ni aku berdosa ni. Saya baru nak jawab, itu Ustaz Jakim dah jawab dulu. Dia kata, I very admire what you said. Kurang hajar betul Ustaz Jakim ni. Antara saya dengan Ustaz Jakim tu agak-agak makcik tu nak pakai cakap apa. Dia mesti percaya cakap Ustaz sokok tinggi tu. Saya ni student. Kalau saya cakap, you student, you diam, you tak nak salam air tadi. So saya beritahu kenapa pemimpin-pemimpin UMNO jadi sesat, kerana orang-orang agama juga. Salah. Mana boleh iman tak ada kena-mengena dengan amal? Mana boleh orang kata walaupun saya ni free hair, yang penting hati saya beriman. Itu orang pakai tudung labuh, pakai tudung, pakai telekong tu jahat, mengumpat. Saya lagi baik walaupun saya free hair. Walaupun tak semayang, walaupun tak beramal, walaupun tak, yang penting hati baik. Mereka ni salah faham dengan hadis yang dinakalkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kan hadis yang kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Setengah makhlukat dia berhenti setakat tu je. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, kepada tubuh jasad kamu, tetapi dia melihat kepada hati kamu. Kalau sebenarnya dalam hadis Muslim, yang hadis yang asal dan sebahagian manuskrip Riyadhus Shalihin, dia ada sambung, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat pada hati kamu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Amalan mesti muwafiq dengan iman, mesti muwafiq dengan amalan. Kalau orang tu kata dia beriman, dia mesti solat, dia mesti puasa, dia mesti tutup aurat, dia mesti jaga perkara-perkara agama, dia semesti berjuang. Ini yang kita sebutkan amal dalam perjuangan. So bagi kita orang PAS, bagi kita solat belum cukup, baca Quran saja belum cukup, jaga diri saja, berselawat, berzikir belum cukup, mendakwa cinta Rasul belum cukup, simpan janggut belum cukup. Kalau setakat keluar 3 hari, mengundi tak ada, apa tak ada, pemimpin buat apa pun tak kisah, belum cukup. Tetapi mencontohi amalan salafus salih, mereka yang bersama-sama dengan Nabi SAW. Yang ini saya nak sebut. Sebab itu dalam satu hadis, dalam kitabnya ada sebut, ya, Tok Guru dia rangkau satu hadis. Saya tanda tadi mana, kulla yaumin, mana pergi, okey, cuma mata hilang. Saya ni mata malam kurang sikit. Okey, bukan hadis lain. Allahumma salli Muhammad. Sampai-sampai itu ambil masa untuk bertafakur. Tadi dah tanda dah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, jumpa dah. Dia ni Nabi SAW bersabda, dia kata, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu fihi syams ya'dilu baina ithnaini sadaqah, wa yu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibah sadaqah, wa kullu khutwatin yakhtuha ila salati sadaqah, wa yumitul adha an tariq sadaqah.
Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis umpama ni ada banyak beberapa lafaz, tapi maksud dia sama. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ada sebahagian sahabat lain, dia cerita Nabi SAW menyatakan pada tiap-tiap hari matahari akan terbit. Pada tiap-tiap hari yang terbitnya matahari, ya, di mana manusia ini dia ada tulang 4 kerat, ataupun ada setengah hadis dia kata manusia ni dia ada tulang-tulang sendi dia semua sekali ada 360 sendi. Ni sendi kat jari-jari dia tu kan. Dan bagi tiap-tiap tulang temulang kita ini ada dipanggil hak. Ada hak yang perlu kita tunaikan. Iaitu dia kata kita mendamaikan antara dua orang yang bergaduh, mendapat pahala sedekah. Mendapat pahala sedekah. Membantu satu orang laki-laki menaik kenderaannya, iaitu zaman dulu naik dabah binatang, naik kuda, naik unta, tolong dia, angkat dia naik atas, dapat pahala. Kita tolong dia dengan tulang kita kan, tenaga kita kan, angkat. Dan mengangkatkan barang-barangnya, letak di atas unta dia, atas kenderaan dia, dapat pahala sedekah. Tiap-tiap perkataan yang baik, kalimah thayyibah, sama ada kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita lah, kalau UMNO dia baca, dia lawan balik kalimah tu. Ataupun kalimah thayyibah dengan makna berucap nasihat, menyampaikan dakwah, berceramah sampai ke malam ceramah, bercakap, takbir, Allahu Akbar, semua tu. Unit amal jaga jalan, cakap kan. Sedekah, cakap benda-benda yang baik, menyampaikan kalimah yang baik. Sedekah, ada pahala. Tiap-tiap kaki yang dia melangkah pergi solat, setengah riwayat kata pergi masjid, mendapat pahala sedekah. Menghilangkan duri ataupun dia kata adab, apa-apa yang mengganggu orang ramai yang ada kat jalan, batu, kayu, duri, paku, angkat bawa ke tepi, semua dapat pahala sedekah. Inilah menunjukkan betapa luasnya amal-amal soleh. Setengah riwayat mengatakan Nabi SAW sebut benda macam ini. Dia ada hadis lain kena beli bukunya. Senang ceritanya, Ustaz, kena order buku ni, jual. Masyhur. Dia ada hadis lain lagi. Sahabat ni, dia orang ni zaman tu cemburu bila tengok orang buat amalan lebih. Kita tak. Kita tengok orang buat amalan, tak apalah. Sahabat bila tengok orang-orang Ansar, orang Muhajirin tengok orang Ansar, sebab negeri dia orang dia ada yang kaya-kaya, banyak bagi duit sedekah, menderma. Dia kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, ya, wa yusalluna kama nusalli, ya, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang yang banyak duit, dia dapat pahala banyak. Tu dia. Sahabat ni, orang Muhajirin, pasal dia orang hijrah kan. Dia pergi tempat mendatang, tempat orang Madinah. Orang Madinah, orang Ansar ni banyak duit, dia bersedekah. Kata kita unit amal ni lah kan. Tengok orang-orang pas ni ada yang banyak duit ni, dia bagi sedekah, duit banyak, derma, banyaklah pahala dia. Belum tentu lagi tu. Dia orang ni solat macam kami solat juga. Mereka tu puasa macam kami puasa juga. Dan mereka boleh bersedekah dengan duit mereka yang banyak. Maka Nabi SAW ajar, ya, ketahuilah bahawa likulli tahlilatin sadaqah, tiap-tiap kali kamu sebut la ilaha illallah, boleh dapat pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, tiap-tiap kali menyebut alhamdulillah, dapat macam pahala sedekah. Wa kulli tasbihatin sadaqah, tiap-tiap kali bertasbih la subhanallah, dapat pahala sedekah. Ni Nabi cerita semua ni. Sampai kepada Nabi kata,
wa ya'ti ahadukum syahwatah kana lahu ajrun. Sampaikan bila satu orang tu berjima dengan isteri dia, pergi menunaikan syahwat pada isteri, dapat pahala juga, dapat amalan, maknanya beramal lah kira. Maka Nabi SAW sahabat, dia kata ayati ahaduna syah. Nabi kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bila kamu, maknanya itulah maknanya bila kamu berjima dengan isteri kamu, ya, berseronok-seronok dengan isteri kamu, dapat pahala sedekah. Dia sahabat kata ayati ahaduna syahwata akana lahu ajrun. Adakah satu orang tu dia puaskan nafsu dengan bini dia, takkan ada pahala? Nabi kata, kalau dia lepaskan syahwat daripada perkara yang haram, dapat dosa tak? Kalau benda haram dapat dosa, nafsu dia ditunaikan pada yang halal, dapatlah pahala. Oh gitu, sahabat baru faham. Rupanya banyaknya cara nak beramal. Baik? Jadi kalau berjima dapat pahala. Ni yang Nabi kata tadi, kalau ada benda kat jalan ganggu orang, paku ke kayu ke duri ke apa ke ganggu, kita ni besar pada tu lagi kita buat ni. Buat apa? Nak hancurkan UMNO tu, nak hancurkan setan-setan yang merampas duit rakyat ni. Kecil ke besar? Saya cakap kepada orang Selangor yang berjuang masa 2008, tanpa menyangka Selangor ni boleh dapat kepada Pakatan Rakyat. Masa tu buat kerja pun tak ada rasa nak menang pun, buat, tiba-tiba menang. Dan rakyat Selangor dapat air percuma 20 meter padu, bagi skim warga emas, gini. Lepas tu pelajar masuk universiti dapat duit 1,000, macam-macam. Mereka sampai hari ni dapat pahala. Lebih banyak pahala daripada dia duduk seorang-seorang baca Quran atau berzikir, atau dia kumpul kat stadium Ya Hanana kan. Besar pahala lagi, menangkan kebenaran, jatuhkan kebatilan, pahala berjalan banyak. Syekh Al-Qaradawi disebut dalam kitab Fiqh Aulawiyat, fiqh keutamaan. Mana lagi utama, duduk seorang-seorang baca Quran ataupun ada orang tengah bina jembatan, gotong royong jambatan, dia baca Quran, pahala dapat masa apa? Dia seorang. Masa bila? Masa dia baca lah. Bila jembatan tu siap, orang pergi berniaga, pergi silaturahim, pergi menuntut ilmu, pergi cari nafkah. Tiap-tiap hari jalan tu orang guna jembatan. Sebab tu ada hadis Bukhari, Nabi SAW cerita satu orang ni, dia masuk dalam syurga, dia tengok banyaknya pahala aku. Rasa aku ni tak rajin ibadat sangat, tak banyak lah, biasa-biasa je. Ni kata-kata orang jadi unit amal ni, rasa macam kerja biasa-biasa je kan. Jaga parking, collect derma, apa lagi? Saya pun tak pernah, tak berapa ni, banyak lah kan. Jaga parking, belaga dengan FRU kan. Jaga jalan kan. Nampak macam biasa-biasa je, tapi ada orang dia beri kat syurga banyaknya pahala. Ya Allah, benda apa aku buat? Nabi kata apa? Orang ni pahala dia banyak pasal dia pernah potong pokok. Pokok tumbang, halang jalan. Bila jalan dah tertutup, orang semua buat tak tahu je. Dia ni datang bawa kapak, sebab kayu tu besar, dia tak boleh nak angkat. Dia potong sikit. Bila kecil-kecil kayu tu, dia tolak, buang. Akhirnya jalan tu dapat digunakan balik. Orang pun jalan lah, guna jalan tu, pergi berjalan, macam-macam lah, menuntut ilmu ke, cari nafkah, berniaga, apa semua. Rupanya semua pahala duk berjalan tu, dia dapat. Kita ni menangkan Islam, kita pejam mata, kita bukan YB, kita bukan ahli majlis, kita orang tak kenal pun kan, yang kenal pun sama-sama kita je. Tapi mati esok, banyaknya pahala. Aku buat apa ni? Rupanya pahala jadi unit amal. Syarat dia apa? Syarat dia ikhlas. Ni saya baca sebelum ni nak bagi tahu amal soleh tu apa. Bila sebut amal soleh, biasanya orang nampak apa? Qiyamul lail, betul tak?
baca Quran, ceramah, khutbah, power gila, kan? Ceramah berapi, haramlah jahat, macam keluar api. Belum tentu lagi amal tu soleh. Saya nak bagi tahu apa itu amal soleh. Soleh ni apa? Bukan amal soleh tu amal orang yang nama soleh. Dalam bahasa Arab, soleh, salaha yasluh, maksudnya apa? Elok, baik dan boleh digunakan. Kalau kita kan tengok label tarikh luput, apa kata, guna sebelum, betul tak? Guna sebelum tarikh sekian-sekian, betul tak? Kalau kita tengok Arab punya produk, dia tulis apa? Dia kata salihun ila tarikh kaza. Air ni atau barang ni, biskut ni, coklat ni, bukan Cadbury lah, air ni elok, soleh sebelum tarikh ini. Mana lepas tarikh tu dah tak soleh. Maksudnya apa? Dah tak boleh guna, mungkin dah basi, dah rosak. Fahamkan apa itu soleh. Kita nak amal itu soleh masa kita buat, masa kita tengah ceramah ni, masa kita tengah jaga parking tu, masa kita tengah collect derma ni, masa kita buat kerja ni, masa kita angkat bendera ni, masa kita takbir Allahu Akbar, semua tu, masa tu biar dia nampak soleh, elok, baik. Tengah solat, Allahu Akbar, soleh. Tengok orang tengok, khusyuknya ustaz sembahyang, khusyuknya, nampak soleh. Biar dia soleh sampai kita mati, sampai kita bangkit semua depan Allah Ta'ala nanti. Yauma yaqumun nas, ya, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Masa tu kita akan bangkit manusia depan dengan Allah, Tuhan sekalian alam. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Masa tu kamu akan diberitahu balik apa benda yang kamu dah buat dulu. Jadi unit amal ke, jadi penceramah ke, jadi calon pilihan raya ke, jadi apa pun, jadi apa-apalah, kamu buat apa akan diberitahu masa tu. Dan masa tu waman utiya kitabahu biyamini, waman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Masa tu kita akan, orang yang beriman ni, dia akan terima kitab dengan kitab amalan dengan tangan kanan, dan dia akan dihisap dengan mudah, dan dia akan tengok kitab dia. Iqra'u kitabiyah. Quran cerita apa? Dia akan bergembira, dia akan tunjuk kat orang sebelah-sebelah ni, walaupun dia tak kenal pun. Kat akhirat bukan kita kenal orang keliling kan. Iqra'u kitabiyah. Tengok aku punya amalan, ada tulis ni. Jaga parking ada, lawan UMNO ada, kan? Lawan dengan SAMM semua ada. Jaga parking gini, jaga jalan gini gitu, tolong orang jatuh, polis nak kena pukul aku selamatkan, semua ada. Maksudnya masa kita buat tu soleh, dia soleh sampailah kita jumpa Allah SWT. Ada tulis macam mana amalan itu dia jadi rosak. Lawan kepada soleh, fasid. Fasid bila mana, kata Imam Ghazali, amalan tu bercampur benda lain. Okey, nasi soleh, roti soleh, boleh makan. Tapi cuba kalau susu dah tercampur cuka atau tercampur nila, dia jadi fasid, rosak. Tak boleh minum, tak boleh buat apa. Makanan dah campur najis, air dah jatuh tak cicak, dia dah bercampur, tak jadi soleh. So yang boleh merosakkan amal soleh kita apa? Bila bercampur dengan benda lain. Itu yang saya cerita ni. Bila ceramah ni rasa best, rasa hebat, rasa kita orang sanjung. Mari i'jabun nafs, kagum dengan diri sendiri. Hebatnya aku, orang panggil ustaz. Hebatnya aku, orang cium tangan. Hebatnya aku, orang nak berebut ambil gambar. Jatuh bahaya. Hebat. Benda ni boleh kena pada semua kita. Tapi tu saya sebut tadi, paling kurang orang dulu unit amal ni, dia kurang sikit lah. Tu saya sebut, takkan tuan-tuan duk jaga parking kan, toslat
Orang lain tak jaga parking. Tak ada kan? So Imam Hasan Al-Banna satu ketika dia ceritakan dia ceramah. Sebelum dia ceramah tu, dia datang awal, dia tolong susun kursi. Satu orang pun orang bawahan ni pun kata, Syekh, kau nak ceramah, baik kau prepare nak ceramah, kau nak cakap nak ceramah apa. Ni kerja ni bagi aku buat, tak apa. Kau penceramah ni bukan kerja kau. Apa jawab Syekh Syahid Imam Hasan Al-Banna? Dia kata, aku tak tahu mana satu amalan aku yang Allah Ta'ala akan terima, yang ikhlas, yang aku ceramah tu ke yang aku susun kursi. Aku harap yang susun kursi lah ikhlas. Pasal bila ceramah tu nanti boleh mari macam-macam perasaan. Tapi hari ni tak ada kursi kan, itu saya tak tolong tu. Ada kursi, boleh tak tolong kan? Ada duduk atas lantai. Tuan-tuan, itulah dia yang saya belajar dalam jemaah ni. Kita duduk posisi mana pun ikhlas, maka amal tu akan jadi soleh. Di samping amalan-amalan kita yang lain lah, yang kita semua tahu, solat, baca Quran, maksurah, semua tu kita buat. So tuan-tuan, itulah dia amal-amal soleh yang saya nak jelaskan secara umum. Kita jaga benda ni. Kita bimbang lama kita dalam jemaah, macam-macam benda yang kita korbankan. Akhirat esok tengok tak ada. Pasal ada unsur-unsur sum'ah, nak tunjuk kat orang, cerita kat orang, biar orang puji kita, biar orang kata kita bagus. Kalau ada benda-benda ni, istighfar banyak-banyak dan cuba buat kerja-kerja bawahan. Saya biasa macam tu. Bila mari rasa macam kita ni hebat, orang puji kan, saya biasa buat apa? Saya lepas program kadang saya basuh pinggan, atau saya kutip sampah. Sebab ada kawan saya lah, Ustaz Jamiluddin Murad ni, dia cerita lah kat Mesir, masyhur satu kisah tentang Syekh Asy-Sya'rawi. Dia ni, Allah, Syekh Sya'rawi ni, dia ceramah ni, dia orangnya biasa je, tawaduk, very humble. Bila dia lepas ceramah ni, orang sanjung dia, orang ta'asub dengan dia. Sampai bila dia masuk kereta Mesir kan kecil-kecil kan, dia orang Mesir ni angkat kereta Syekh ni. Sungguh kereta tu, saya rasa memang boleh angkat, orang ramai angkat. Oh, jadi bagi perasaan dia apa tau? Wah, hebat aku. Bukan orang hantar ke kereta, sampai kereta dia angkat. Mari perasaan macam tu dengan Syekh Asy-Sya'rawi. Lepas tu bila kereta dah turun balik, jalan kan, dia suruh driver dia tolong berhenti kat masjid lah. Berhenti. Tu driver dia kata, Syekh nak buat apa ni? Tadi dah semayang apa lagi? Lama tunggu. Lama Syekh tak boleh jadi. Sakit ke, jatuh ke, mati ke? Pergi cari. Dia tengah buat apa? Dia cuci jamban. Cuci jamban. Driver kata, Syekh kenapa buat ni? Dia kata, tadi masa orang duk angkat kereta tadi, aku mari perasaan bangga. Aku rasa macam ujub. Aku rasa hebat. Jadi aku nak hilang keperasaan tu, aku cuci tandas. Tuan-tuan, tadi saya masuk tandas, saya duduk tandas bersih dah Ustaz. Dia tak payah basuh Jadi poin saya itu, iman dan amal soleh mesti selari. Duduk dalam unit amal, semua yang kita buat tak ada bayaran. Ini semua orang tahu, DAP tahu, PKR tahu, UMNO pun tahu. Dia cuba nak buat unit amal, tak boleh. UMNO tak boleh, dia semua duit. Jadi kalau kita boleh jaga benda ni tuan-tuan, untuk diri kita, kita anggaplah orang tabligh, dia pilih jalan tabligh, dia ambil amal soleh dia kat benda yang dia buat tu bagus. Ajak orang pergi masjid, bagus. Ada orang dia nak terlibat dengan NGO, silalah dia. Tapi bagi saya lah, kita dah ada dalam jemaah yang dipimpin oleh ulama, dan kita buat kerja nak menangkan Islam. Walaupun kerja tu kita nampak kecil saja, benda simple-simple je, tapi orang lain tak buat, kita buat. Kalau tak ada kita buat, ingat senang ke? Jalan nanti sibuk, jam, tak ada orang jaga parking, derma pun tak ada orang kutip. Dah kutip derma nak kira, tak ada orang kira. Kita tinggal anak isteri duk jaga jalan. Sampaikan PJ Selangor ni, dia balik London kan, dia ada cerita, dia balik London tu, bidang dia architecture. Mana kelulusan ni tinggi, masuk dalam PAS,
Tugas dia mula-mula bukan duk pejabat. Masuk PAH mula-mula kerja dia jaga parking. Unit amal. Unit amal ni mendidik kita jadi ikhlas. Buat kerja yang orang tak pandang, tapi penting, dan didiklah diri kita. Baik, itulah dia yang saya boleh sentuh tentang iman, amal soleh. Dan seterusnya apa tu? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Syekh As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahman, yang ini kita bila dah boleh jaga diri kita, kita nak selamatkan orang lain, sentiasalah berpesan-pesan dengan kebenaran. Al-haq, sebahagian ulama kata maksud dia An-Nabi SAW, ataupun yang kata Al-haq iaitu huwal Quran. Sentiasalah berpesan-pesan dengan Al-Quran dan berpesan-pesan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sentiasalah bagi nasihat-nasihat yang baik pada orang. Itu kita nak selamatkan orang. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Kata Umar bin Khattab, 3 bentuk sabar. Pertama, as-sabr 'ala al-ibtila. As-sabr, dia kata Allahumma sama'. Pertama tadi ibtila, as-sabru ala ta'ah. Yang ketiga, Allahumma salli ala as-sabru anil maksiyah. Sabar yang diajar dalam agama kita, pertama sabar ketika mana kita ditimpa ujian. Ada saya baca dalam WhatsApp anggota kita seorang unit amal yang accident kan. Ada rumah terbakar, ada. Tu musibah. Sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan. Nak jaga ibadat, kena sabar. Bangun subuh, dengar ceramah pun kena sabar. Nak habis dah ni, berapa dah? Saya tak tengok jam. Memang kalau tak tengok jam memang lajak ni. Subhanallah, pukul 11 lebih dah. 11.20 11.20. Tak sangka masa berjalan. Sabar dalam melakukan ketaatan, beribadat, semua tu jaga. Kena sabar. Lakukan dengan tekun. Kadang-kadang jadi malas. Lawan perasaan malas tu. Sabar hadapi ni sampai kita mati. Yang ketiga, sabar. Apa sebut tadi? Maksiat. Sabar menahan diri kita daripada melakukan maksiat. Rasa nak buat maksiat, rasa nak buat jahat, rasa nak buat benda tak elok, tahan diri kita. So kalau kita boleh jaga 4 perkara ni tuan-tuan, maka kita ni sebenarnya sedang dalam proses membebaskan diri kita daripada api neraka, membebaskan diri kita daripada masuk di kalangan orang-orang yang rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Kita bayangkan manusia ni kalau tak ada 4 sifat ni, tempat dia neraka lah, rugi dia ke akhirat nanti. So untuk peringkat awal, cuba jaga diri kita sendiri. 2 perkara, iman, amal soleh. Kalau kita dah boleh jaga benda ni, kita lakukan lagi 2 aspek, iaitu berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau ada 4 sifat di dalam diri kita, mudah-mudahan kitalah golongan yang akan bersama dengan ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Moga inilah golongan yang dapat bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang mati syahid, dan juga orang-orang soleh. Jadi sekadar itu saja. Jangan anggap kerja-kerja kita dalam unit amal ni lekeh. Saya rasa kat sini lah peluang yang saudara-saudara boleh kumpul sebanyak-banyaknya amal-amal soleh, berbanding kalau tuan-tuan ni jadi penceramah, jadi YB, jadi itu, jadi ini, dia punya cabaran tu lebih lagi lah. Jadi kita jaga, insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita menjaga diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ulaika humul muflihun. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jawab kepada Ustaz yang baikkan secara detail tentang surah Wal Asr
Jadi harap-harap semua